Timbalan Presiden Yang Berbahagia Datuk Wira Muhammad Yusof, Yang Berbahagia Datuk Siva Sundaram, Naib Presiden Yang Berbahagia Datuk Sri Haji Rosmadi. Ni orang Kelantan ni. Dia khabar saat ni, dia orang Kelantan. Encik Muhammad Johari dan Datuk Puasa belum sampai lagi ya. Okey. Okey, pertama sekali bagi saya start dulu. Kita start dulu tak? Kayak gimu pula. Jadi kita buat santai-santai je, bukan official sangat. Relax-relax je, ada soalan tanya. So first of all Datuk, welcome to my hometown, Terengganu. And on behalf of anak Ganu ni semua, thank you so much for bringing the national team to Kuala Terengganu. Ini kerana gini, game semalam kan. So, I ada kawan kita yang dok penuh masuk stadium. Pagi ni, nampak dia share dekat Facebook dia, bawa satu keluarga, pergi tengok Malaysia main. So, for me, this is a great thing. Because saya amat bertuah, sebab saya duduk di KL, selalu pergi Bukit Jalil, Shah Alam, Selim Ceras, tengok Malaysia main. AFF pun pergi, Friendly pun pergi. So, macam biasa dah. Tapi orang Ganu sini, first time. Semalam siapa ada dekat stadium? Semua ada? Mu ada lah, aku tahu. Aku cang mu. Okay. So, untuk kebanyakan di sini, first time dia tengok pasukan kebangsaan kita main live. Betul tak? So, for that, thank you so much, Dato', because I hope this will be more. That's a lead up to my first question. Adakah ini akan jadi something that's going to be a bit of a norm? Selalu macam pergi maybe Kelantan or Sabah, Sarawak. Akan tak buat benda macam ni? Check. Halo. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam kepada semua peminat-peminat bola sepak di Terengganu dan sahabat-sahabat saya yang hadir yang bukan beragama Islam pada hari ini. Pertama, terima kasih introduction from John. Dia pun lahir di Terengganu dan kerja di Kuala Lumpur. Dia banyak tu pasal bola sepak. Saya baru jumpa dia hari ini. Pertama, bagi pihak di saya dan Esko FM atau FM as a whole, ucap terima kasih pada kerajaan di Terengganu, kepada Persatuan Bola Sepak di Terengganu, kepada penganjur, kepada TFC Terengganu dan juga kepada semua peminat bola sepak Terengganu kerana kita dapat berjumpa pada hari ini dan tadi kita punya moderator kita pun dah introduce beberapa saya punya Esko yang Vice President, Deputy President yang hadir pada hari ini. Jadi initiate daripada kedatangan saya sini, saya telah mengatakan saya nak berjumpa dengan semua penyokong bola sepak Terengganu untuk bukan hanya untuk berkenal lebih mesra, tapi mungkin kita boleh dapat berkongsi idea ataupun mungkin ada peminat bola sepak Terengganu ni mungkin nak lebih tahu tentang Harimau Melaya ataupun bola sepak secara general. Jadi saya bolehlah sama kongsikan jika ada soalan-soalan yang mungkin boleh saya dan juga sahabat-sahabat saya jawab. Tapi jika ada soalan-soalan tu yang mungkin melibatkan portfolio tu, saya akan bagi pada mereka ruang untuk bercakap selain daripada saya. Jadi soalan pertama daripada moderator tadi mengatakan adakah FM akan terus pergi ke tempat yang lain? Jadi jawapannya ya, dan kita akan melihat kepada kesesuaian John
kesesuaian kerana selain daripada Stadium Bukit Jalil tidak dapat digunakan kerana penukaran rumput di sana, tetapi daripada awal lagi sebelum COVID, kita pun memang berhajat nak pergi tempat lain. Jadi mungkin di kesempatan ini, kerana di Stadium Bukit Jalil tak dapat, kita telah pergi ke Johor pada bulan Mac dan Jun. Kita telah menetapkan untuk pergi ke Terengganu, dan hanya untuk FIFA kalender untuk bulan 9, kita tim akan pergi keluar. Kedua perlawanan persahabatan di luar, tidak bermain di dalam, dan Oktober insya-Allah kita akan bermain di Stadium Bukit Jalil. Selain kita nak untuk test the ground, untuk insya-Allah akan siap pada bulan September. Kita harap akan siap kerana minggu lepas saya pun dah berjumpa dengan Dato' Hen Isaac, the new chairman PSM. Dia tengah berusaha untuk pastikan by bulan Oktober akan ready untuk kita bermain dengan Pesta Merdeka di sana, bertemu dengan India, Palestin dengan Lebanon. Jadi soalan tadi mengatakan ada kemungkinan kita akan terus untuk pergi tempat lain selain daripada Bukit Jalil. Tapi saya pergi jauh sikit kepada peminat-peminat semua, kerana bulan 10 kita main balik Bukit Jalil, dan bulan 11 kita dah bermula qualifies for the World Cup, Asian Cup for the new series, iaitu World Cup di USA dan juga di Asian Cup 2027 di Saudi. Jadi apabila bermulanya the new calendar ataupun the new simultaneously Asian Cup dan World Cup pada November ni, seterusnya kemungkinan besar kita dah mungkin takkan ada banyak friendly match, kerana AFC dan FIFA akan menetapkan seterusnya pada tahun depan 2024, 2025 adalah semua perlawanan-perlawanan yang telah ditetapkan di dalam FIFA kalender tersebut yang telah disetkan oleh AFC dan FIFA untuk perlawanan-perlawanan tournament for the Asian Cup and World Cup qualifiers sehingga pada ujung 2025. Jadi kemungkinan ada di dalam FIFA kalender tersebut ada 2 game setiap kali, akan ada 1 free. Tapi kebanyakan akan penuh dengan game based dengan perlawanan kita, based dengan kedudukan position ranking kita, dan kebanyakan hampir semuanya akan bermain dengan yang telah ditetapkan oleh CF FIFA, dan kemungkinan ada kurang perlawanan persahabatan selepas ni. Jika ada slot kita akan main, kerana perlawanan persahabatan kita boleh adakan hanya di dalam FIFA kalender. Dia ni bukan sebelum zaman 10, 20, 30 tahun dulu yang kita boleh main pada bila-bila masa. Dan kita kena prihatin juga dengan liga macam negara lain juga kepada MFL, kerana kita tidak mahu jadual boleh ditukar ataupun diganti pada bila masa. Dan kita pun tidak boleh mendapat pasukan untuk bermain tanpa dalam FIFA kalender. Jadi that the situation. Nanti kalau saya kata ya, nanti peminat tengok kita after that tak dapat. Jadi that dia punya follow up sampai 2025. Tapi memang niat saya selepas Pesta Merdeka di semua, kalau kita ada ruang, kalau tak ada arah melintang, kita nak ke Sabah. Lepas tu kita mungkin nak ke Kedah atau ke Penang, kita akan go lah untuk ni semua, insyaAllah dengan ni semua. Untuk bagi ruang pada semua peminat ataupun Persatuan Bola Sepak Negeri ataupun klub tu untuk bermain di tempat tersebut untuk jumpa penyokong. Fantastic, thank you. Follow up on the stadium, right? Datuk cakap kemungkinan besar stadium Bukit Jalil akan ready bulan September macam tu. Okay, you probably know this question is going to come anyway. So the calendar in November kan? So we don't know we're going to play at home or away. They have 2 games. Yep. Selalunya dia akan bermula 1 home dan 1 away. Okay. Pada bulan Julai akan diundi nanti. Okay, you probably know where this is going. Pardon? You probably know where this question is going. Isu dengan availability of stadium. I think that has been quite isu yang saya rasa penting lah, sebab daripada tahun lepas masa AFF. So saya salah seorang yang kira quite vocal amongst my friends about how can this happen. Where did the oversight come from? I wasn't sure, right? Because I'm not in the committee. So
can you share a little bit about the availability of the stadium and to ambil example for AFF, right? Jadual AFF keluar, I think August or something, the year before. Tapi as someone who is in the events industry, booking untuk konsert benda macam ni selalunya awal, 1-2 years ahead. So oversight dia datang dari mana? You already know this is coming, Dato'. Saya boleh jawab perkara tersebut, saya boleh jawab. Nanti saya fikir sampai mana saya boleh jawab. Kerana again, apa soalan tuan-tuan dengan Datuk saya boleh jawab. Tapi ada yang very personal sensitive. Saya tak suka mengaibkan pihak lain dengan pihak lain. Tapi saya perlu menyatakan FAM dengan PSM memang ada kontrak daripada dulu sehingga sekarang 9 tahun. Bukan MOU. Itu pertama saya nak katakan. Kedua, saya rasa perkara ini telah saya bincangkan dengan Menteri. Saya harap perkara ini dapat diselesaikan. Saya tahu that sensitive, that peminat pun faham tentang for that November. Jadi kita akan cuba menyelesaikannya apabila jadual akan keluar pada Julai. Pada bulan Julai itu untuk semua. Dan perkara ini kita harap tak nak terjadi lagi lah. Because this is a second time dan this one never happen. Jadi saya ingat cakap setakat sampai situ. Dengan situ. Jadi saya pun tak naklah blame dengan siapa, tapi saya firm, saya pernah cakap masa dalam ucapan saya, because di dalam kita punya itu kontrak kita that Harimau Melaya the home venue is Bukit Jalil. So jadi tapi mungkin ada orang baru yang buat tu mungkin misunderstanding, jadi kita try to make sure selepas ni tak terjadi lagi. Dan harap bila Julai nanti, bila schedule dah keluar, kita akan dapat selesaikan dengan pihak AFC ataupun FIFA. Okay. Thank you. Dan kita buka. Siapa ada soalan? Open. Ya. Yeah. Okay, Assalamualaikum. Sorry, suara tak okey. Semalam saya join Atraf Melaya Sokong Malaysia. Okey, Datuk. Soalan saya pertama. Okey. Saya nak terus fokus pada soalan dan tolong jawab soalan ni dengan jujur. Adakah tangan-tangan gaib ataupun siapa-siapa individu yang mengganggu urusan Kim Panggun dalam menyelenggara pasukan? Contoh, menetapkan player yang perlu dipanggil, menghantar senarai nama player yang main first 11 ataupun apa-apa saja gangguan yang akan menyebabkan Kim Panggun rimas dalam urusan pengurusan bola sepak player tersebut. Soalan pertama. Okey, soalan kedua, sampai bila kita nak meneruskan naturalisasi player kita? Sebab ada impact tapi tak sebesar impact yang kami harapkan. Jadi ramai lagi player tempatan yang bagus dan mungkin ramai lagi player mixed blood yang bagus. Bukan saya nak menafikan naturalisasi, tapi bila ada player naturalisasi, kadang-kadang bila tengok gameplay dia main among them saja dan pride itu ada kurang sikit lah. Jadi kalau dapat mixed blood dengan local player yang lebih bagus, kenapa kita nak membesarkan naturalisasi tersebut? Right. Untuk ni dua-dua. Terima kasih Leki. Soalan nombor 1. Dalam mana-mana urusan pun, semasa Allahyarham Sultan Haji Ahmad Shah ataupun sekarang pun Presiden mana-mana pun, dalam dunia ni kita bukan boleh dapat semua senang je. Mesti ada rintangan. Rintangan tu di segi prosedur ataupun daripada mana-mana. Jadi saya nak merujuk dengan soalan pertama Leki tadi. Bagi saya, kita tidak boleh melihat dulu lain sekarang lain. Memang dulu lain sekarang memang lain. Itu yang saya nak beritahu dulu. Kalau tanya saya Presiden, tak ada tangan gaib
kalau katakan mungkin lekir katakan tu TMJ, mungkin lekir katakan. Soalan ni pernah ditanya oleh sebelum ni daripada Astro hari tu dengan semua. Saya mengatakan sesiapa pun yang ada membantu, penyokong yang mungkin marah, tapi mereka ni semua menyumbang kepada bola sepak negara. Menyumbang bola sepak negara. Kita tidak boleh puaskan semua pihak ataupun semua coach. Saya selalu bercakap dengan coach national team ke semua, you cannot always crying foul. Bukan pasal dia mana coach under 23 ke 19. Baru ni saya bercakap dengan coach Kim Panggun, you kena realise that during Asian Cup mungkin ada few players injured. Kalau kita tengok collab kali ni, Dian Coles dia kahwin, Azam Aziz Pahang injured, Brandon Gunn injured, ada few play injured. Jadi kita mesti bersedia dalam apa semua keadaan. Tapi kadang-kadang ini adalah dia punya rencah dia di dalam untuk mengendalikan untuk bola sepak. Tapi bagi saya semuanya menyumbang kepada bola sepak negara. Dan kalau you kata tangan gaib, saya anggap itu bukan tangan gaib, tapi itu semua adalah satu pandangan ataupun mungkin satu perkara yang perlu kita atasi, dan kadang-kadang ada hikmah dia perkara tersebut. Itu bagi pandangan saya. Bagi saya tak ada halangan, dan bagus pada coach dan juga semua barisan jurulatih ataupun pemain untuk bersedia untuk mana-mana pemain pemain untuk bermain. Seperti yang kita tahu sebelum ni dalam AFF kita tak dapat banyak pemain kerana bukan dalam FIFA kalender. Jadi kita bersedia, dan di situ coach pun mungkin dapat benefit untuk melihat pemain-pemain lain yang mungkin few place yang boleh dia letakkan untuk bermain di kesebelasan utama bila actual tournament. Kedua, tentang natural player. Untuk dua pemain yang kita katakan di Paula dan juga Liridon, kalau katakan itu adalah, saya perlu katakan itulah memang ada inisiatif daripada FAM semasa saya menjadi presiden. Itu adalah salah satu idea apabila saya memikirkan bola sepak ni ketinggalan begitu jauh. Kalau kita lihat dalam statut FIFA semua dibenarkan ketika itu. Tetapi kita peringat bila trial kita tu, saya mengatakan lebih kurang gagal kerana pemain itu tidak menyelah. Tetapi pemain itulah ketika tersebut yang boleh dinaturaliskan kerana di dalam prosedurnya 5 tahun dia kena ada visa atau permit continuous untuk stay di Malaysia. Dan selepas tu saya telah mengatakan kepada di dalam Malaysia Exco, kita dah stop for time being untuk kita continue. Hanya kita tidak ada boleh untuk menahan daripada klub kerana perlu diingat the procedure of natural play ni ada dua. Pertama adalah government punya hak nak bagi siapa pasport dia, setahun ke 2 tahun ataupun pada mana-mana individu. Dan ada di dalam prosedur untuk national players ni kepada professional. Bukan saja bola sepak, mana-mana memang dibenarkan di dalam tu. Jadi mungkin ada kelab-kelab yang dapat merasakan pemain tersebut bagus dan dia nak natural, itu hak dia dan juga menerusi daripada negeri dia ataupun kelab dia untuk mengambil. Tapi di pihak FM kita dah stop. Kita dah lihat di samping kita memikirkan apa yang patut kita boleh nak pastikan kita punya pemain daripada youth ataupun daripada akademi Muqtadari itu dapat kita kembangkan. Jadi dia punya position ketika ni lah. Follow up on Lucky punya question on naturalisation. I share dia punya view sebab saya tak nak pergi stadium, players semua pakai jersey kita Harimau Melaya tapi semua blonde atau dari Afrika ke dari mana-mana, sebab as much as mungkin dia akan bawa kita ke World Cup tapi it just doesn't feel right. So is it on the coach? Right, memang coach yang pilih tapi ada tak arahan daripada FAM kata free hand or kita akan cap macam MFL, kita cap boleh pilih berapa orang naturalisation saja. That one against dengan FIFA nya regulation. You kena ingat bahawa natural player ni dia ada dua kuasa daripada kerajaan dan kuasa daripada FIFA. FIFA senang, 5 tahun dia berada di sesuatu negara, dia kalau mendapat pasport dia boleh mewakili negara.
kalau sebelum dia tanpa bermain dalam negara yang lain sebelum negara origin dia. Jadi maksud dia untuk dengan government dia tak semesti 5 tahun. Kalau dia nak bagi somebody satu ni pasport ke semua, dia boleh dibenarkan. Jadi that a different different untuk version. Besides kalau kita tengok daripada pemain yang kita ada, macam Brandon Gunn, ada few semua itu heritage player. I think kita pun banyak heritage player. Heritage player ni adalah ayah atau mak yang origin daripada Malaysia dan dia akan dapat pasport today, tomorrow dia dah boleh play for their country, for Malaysia. That different, dengan different. Is there something that Malaysia akan terus berusaha untuk look for all these heritage players? Because saya difahamkan satu masa dulu memang giat untuk looking for all these possible heritage players. I mean, Dion Coles is one. For FM tak ada. Kita dah after this one we are stop. So only club lah. For the club this one itu hak dia untuk dia go. So kalau club pergi cari into the club and they engage for the passport and dia dapat passport, if the Kim Panggun kata this a good player they want to call up, dia punya wish untuk call up dengan this one. Yeah. Right. Thank you. Siapa lagi? Saya pada lelaki. Lelaki ada satu list panjang ni. Anyone else? Guano Angganu. Tak ada. Assalamualaikum. Terima kasih Tok sebab pilih Terengganu sebagai host kali ini. Saya nak tanya, dia ada kaitan sikit-sikit dengan Leki tanya tadi. Okey, bila kurangnya ada player-player lokal ni, saya setuju. Saya setuju dengan adanya player-player heritage. Tapi bila ada naturalisasi tu, pada peringkat awal tu okey. Tapi bila ada yang kurang tu, sebab itulah Leki ada beritahu. Jadi, kita nak tengok player-player kita ramai power lah. Jadi, kebiasaannya kita kena tengok liga-liga ataupun tim-tim yang bermain dalam liga pergi main AFC dan juga ACL. Tapi yang power-power je lah yang main. Terengganu pun baru dapat 2-3 kali main. Covid sekali, 2012 sekali. Lepas tu tahun depan lah, tahun ni 2008 ni. Jadi tim-tim lain ni saya rasa ada potensi. Jadi apakah maknanya peranan, dia sebenarnya pergi kepada tim. Tapi apa peranan FAM mungkin boleh bantu bersama dengan penaja-penaja. Mungkin ada transfer player secara, bukan suka-suka, secara baik lah. Agreement, contoh kita boleh hantar player ni untuk expose Liga 2 ke Liga 3 di liga-liga kompetitif di Europe ke di liga mana untuk dia lebih bagus lah, maknanya expose dengan pemain-pemain luar. Sebab kalau kita tengok under age, under 12, under 15 semua bagus kalau kita pergi main luar. Tapi sampai yang tua ni jadi tak bagus. Jadi saya tak sure lah idea saya ni okey ke tak, tapi peluang untuk bermain di luar negara tu mesti ada daripada tim-tim yang kuat tu je lah. Tapi bagaimana dengan tim-tim lain? Mungkin kita tengok ada tim-tim lain ni, player-player ni bagus. Jadi kita boleh eksport. Kita nak harapkan dia beli, mungkin dia tengok apa liga kita gini, gitu, gini. Jadi kita boleh pergi ke liga yang A ataupun B, letak dia di Liga 2 ataupun Liga 3. So export bermain di negara orang putih tu mungkin lebih baik, dan bila dia bermain balik sini. Sebagai contoh Sapawi, dah apalah dia ada nama dah. Tapi yang tak ada nama ni mungkin boleh dipandang FAM, mungkin boleh bantulah. Setakat tu dululah. Okay? Thank you Arif. Just to add on, macam dulu-dululah, macam zaman Akmal pergi ke Strasbourg, Lukman Hakim ada dekat Belgium. So I think that's what he's talking about. What is FAM going to do about that? Okay. Players muda-muda ni untuk mereka bermain untuk bawah 12 dengan 15 ni, saya rasa memang tak ada yang boleh transfer untuk pergi just untuk ni. Tapi daripada last few years memang kita dah maklumkan pada kelab dengan connection kita dengan Japan FA, dengan Korean FA untuk pergi. Tapi saya nak perlu mengatakan bukan senang kita nak hantar bulat 16, 17, 18 pergi ni, kerana ada beberapa perkara dia punya hurdle dia dengan family dia. Dan kadang-kadang
Macam mana saya nak kata dengan tuan-tuan ni dengan ni dia main, kalau dia bagus sikit, saya kata Syapawi lah. Dia sebelum dia masuk JDT semua dia bagus, dia dapat dengan semua. Bila dia pergi K2 ataupun K3 atau J2, J3 ni, dia tak dapat amount yang dia dapat dekat Malaysia ni. Kita memang pembayaran kita sini dengan gaji, dengan allowance semua, dia dapat dekat sini, maybe dah good salary 20-30,000, dia ada kereta, dia ada girlfriend, dia dengan apa, dengan situ. Itu antara yang kita tengok. Kerana saya dah bagi beritahu mereka, kita connection, kita pun tak nak hantar pada tim-tim ni. Japan dengan Korea memang kita ada collaboration untuk kita hantar, untuk the youth ni semua. Tapi prosedur kita nak hantar youth ni, family dan juga pemain-pemain ni mesti ada extra daripada pemain lain, dan kita beri open yang setakat ni untuk mereka bermain untuk Japan dengan Korea dengan liga mereka. Tetapi bila dia pergi sana, dia kena sacrifice. Dia tak boleh dapat, mungkin dia dapat 3,000 US atau 2,000 US je, dan dia untuk pergi jauh. Tapi tiba-tiba, contoh Terengganu dah bagi dia 10,000. Dia lebih suka tinggal dekat sini dengan family dia, dengan dia ada kawan dia. So itu kadang-kadang kekangan kita. Tapi this one yang saya selalu tengok, untuk kita tengok daripada place academy, Muktadari yang elite daripada umur 12, 13, 14, 15, 16 yang kita pergi hantar. Tetapi kalau kita hantar, dia nak tak ada few kita hantar 2 minggu, dia tak capable, dia hantar balik dengan kita balik, makna tak boleh dengan situ. Memang dah ada few program memang kita dah buat. Dan sekarang kita dah pergi ke Korea pun ada, negara lain kita belum ada. Definitely dekat Europe kita susah nak masuk. Japan and Korea the best untuk buat. Tapi saya fikir perkara tu memang perlu kita mungkin nak explore lebih jauh lagi, supaya macam something, ada satu sistem atau satu package untuk mereka pergi. Kadang-kadang mereka pergi seorang atau dua, dia tak mau, dia nak pergi kadang dengan ada few dia punya place. Tetapi klub tu tak boleh terima ramai sangat. Kalau dia nak boleh satu ataupun dua, dan mesti extraordinary that players dengan situ. Tapi this one memang adalah salah satu elemen yang daripada technical director saya memang kita tengah emphasize untuk buat benda ni dengan ni. So yang mengikut Dato', so memang mindset players kita maybe belum matang, or maybe they don't have the drive to success. Because yang contoh yang Dato' bagi tadi, antara ganjaran dia atau gaji yang dia dapat dengan keinginan untuk mencapai paling baik lah. I mean dia sacrifice about food. Siapa yang pergi Japan yang kita hari tu, bukan Nazmi, siapa yang pergi? Ada few come back balik. Macam Nazmi pun Portugal sekejap je. Nazmi, I think few yang kita ni. But you going there, you cannot go to J1, so you must pergi J3, you bayar dan you tinggal, you kena training hard and challenge dekat sana. This dia punya, kena betul-betul kita memang kena ada. So balik kepada dia. So adakah dia okay, memang betul. Player tu memang kena, in Arif's word, power sangat lah, baru boleh sampai, boleh kita hantar keluar, kan? So bila dia sampai, maybe dia normal saja atau not good enough. Is that down to standard kita tak setinggi dia orang, ataupun mentality players tak cukup? Dia mix lah. Dia sometimes mix dengan ni semua. Sometimes mix. Sebab I ada dengar cerita Luqman yang dekat Belgium sekarang. Raya tak nak balik sebab dia nak training. Sebab dia kata balik gemuk. I mean, dengar cerita lah, tak tahu betul ke tak, but ada orang bagi tahu cerita macam tu. So for me, itulah mentality yang kita nak sebagai seorang players. Luqman adalah satu players, saya pun nak susah nak cakap ni, nak cerita, tapi kalau nak minta ni saya susah kita. Tapi Luqman adalah satu players yang memang jiwa dia tinggi, memang nak main. Itu saya beritahu. Itu memang saya tahu. Saya jumpa dengan dia. Tapi kena ingat dia punya setback. Setback dia saya tak payah cerita lah dengan apa semua. Okay, continue next one. Masa dia ada different. Masa dia, kalau saya katakan dia belum tahap tu, tapi dia kuat, dia struggle, dia betul. Until now dia betul-betul
dia nak proof, dia tak nak balik, dia dapat offer, saya tahu dia dapat offer daripada banyak tim dekat sini juga, tapi dia tak nak. But until now dia mentally kuat, dia nak main, dia give dia punya best. Now dia dekat under 23 kita training kat Melaka sekarang. So hopefully he'll become Dia one of the good punya ni dengan ni. Tapi dia yeah, we know the story. Next question, siapa lagi? Dah kan 2 orang tu je. Dia orang namanya jauh-jauh dari KL. Ada tak? Saya pergi. Silakan. Okay, Datuk. Saya nak tanya berkenaan skuad baru bertiga. Dah 2 kali SEA Games gagal. Sampai bila kita nak dimanage oleh orang yang tak boleh bayar gaji player dia sendiri? Okay, soalan kedua berkenaan futsal, boleh tanya? Berkenaan futsal. boleh saya ada sini. Okay, Liga futsal kita sampai bila nak buat ala kadar? Saya tak nampak lagi boleh pergi jauh. Liga tu sepatutnya kena ada banyak tim. At least 14 dalam satu liga. Sekarang ni dibahagikan 2, dipendekkan jadual. Okay, tu je. Okey, kita pergi soalan futsal tadi dulu. Saya ingat saya jawab dulu, kalau tak Datuk Rosmadi pun boleh ni. Futsal ni dulu sebelum ni adalah through carnival, carnival. Kita perlu ingat futsal dengan women football ni, dia punya peminat dia kurang macam bola sepak. Bola sepak ni dia dah lama, maknanya dia pasukan dia pun banyak. In fact, Piala Tun Sharifah Rodiah ataupun Liga Bola Sepak Wanita kita pun dapat 10 je baru untuk tournament yang baru ni. Jadi, saya rasa Jawatankuasa Futsal telah establishkan untuk start bermula tahun lepas, untuk bermula untuk Liga, dan untuk bermula tahun ini home and away. Soalan yang you katakan tadi, kerana kita ada another Piala Malaysia punya MPFL, Piala Malaysia Futsal lah, Malaysia Futsal Cup. Isu dia pasal futsal ni, dia punya sponsorship for the team tu kurang. Ada certain team tu dia cukup duit dia, tapi yang lain team after bila kita dah buat meeting, dia kata tak boleh. Dia kata Datuk go for untuk inform the committee, kena go slow, because sometimes ada 2-3 je club yang berkemampuan. Jadi untuk katakan perubahan, kita dah mula ada home and away, and kita pun ada live untuk main ni. Hanya jumlah dia belum cukup. Setakat tahun ni berapa jumlah Datuk Ros? 18? 14 tim. Memang dipecah. Tapi tak apa, kita take note dengan dia punya ni. Datuk Rosmadi pun ada sini untuk mungkin untuk lebih lagi enhance. Benda perkara ni sama macam Piala Presiden, Piala Belia. Few good team, tak payah mention siapa yang ada duit, dia nakkan Piala Presiden, dia nakkan main kalau boleh 20 tim kali 20, 40 tim. Tapi ada 3 suku tim, kita tak ada duit Datuk. Dia inform the committee semua, kita kalau boleh you pecah 2 grup, 3 grup. Jadi that sometimes our technical dan juga committee to decide to cari jalan tengah to make sure the tournament ataupun the league jalan dengan di jalan. That dia punya. But I'm always, kita nak benda ni improve. Kalau tahun ni tak bagus, we improve. But futsal dia dah start untuk home and away. Kalau kita dapat get lagi more team, bagus. Tapi again saya kata women football, beach soccer, futsal ni dia memang jauh lah. Because football dalam FIFA tu number 1 beside beach soccer, women football dengan futsal. Tapi kita always tak nak tirikan, hanya kelab yang nak membawa ni semua adalah kadang-kadang kekangan sponsor dia semua very limited. But few dia ada good sponsor, dia willing berapa tournament, berapa game pun matches dia boleh buat. That dia punya dengan semua. Number 1 tadi apa? Saya dah lupa lah John. Under 23 kan? Under 23. Okay. Then under 23 kita memang dah ada apa ni? Dah ada rombakan, dan nanti kita akan untuk polish, untuk pastikan tim ni untuk sukses. Tapi ingat, kejayaan ni bukan bergantung pada individu satu atau 2. Kejayaan ni kejayaan ada keseluruhan. Jadi saya take note apa yang you kata. Alright. Follow up on yang futsal, women's football and all that. Peranan FAM boleh tak, atau MFL mewajibkan klub-klub yang bermain dalam FAM untuk mewujudkan women's team, at least futsal maybe, it's a separate issue altogether sebab dia under persatuan. Boleh tak MFL
do something like that, or FAM? Is that a possibility? Is that against the rules? John, you ask for facilities, futsal, semua, that's good. But we talk about football. Football nak buat facilities pun hanya few club je yang ada. They have money, dia nak buy for the foreign player, dan dia nak ada certain thing yang dia punya priority. This always dalam I punya brainstorming meeting with the president, with now under club under Datuk Ghani lah, to emphasize. That's why the last meeting dengan I think menteri pun dah buat perbincangan bersama that day. Itu saya rasa dengan pandangan sama daripada Tengku Mahkota Johor bahawa YB Hana saya rasa dah pick up tentang KBS mungkin akan willing to for untuk bagikan facility feel at least pada all semua state untuk ni. Saya ingat dia dah mula untuk facility. Jadi kadang-kadang tim tu memang history dia bagus, tapi kadang padang training pun susah. Apatah lagi futsal dengan yang lain. Tapi itu sebenarnya memang antara elemen, kalau saya kata pun ada banyak peminat pun katakan itu adalah memang itu yang mustahak. Kerana setiap kalau kita saban tahun, kalau kita katakan budget for team minimum 10 million, kalau dia boleh kita tepikan 1 million, they can get maybe one indoor ataupun one field for every year untuk dibuat. Tapi again itu hak pada club. We can advise dengan ni semua. Kita tak bolehlah put mandatory dengan dia untuk buat semua, tapi akan ni to reflect dengan mereka balik dengan ni. Okay, thank you Datuk. Siapa lagi ada soalan? Tadi saya nampak ada seorang yang nak tanya tadi. Ya. Okay. Tak apa. You tanya dulu. Boleh, mana-mana. Okay, lepas tu you tanya pula. Hello? Okay. Dia dulu. Boleh. Hello. Hello. Assalamualaikum. Datuk, saya nak tanya beberapa soalan, tapi satu dulu lah. Saya nak bertanya berkenaan dengan F30. So dalam salah satu agenda FAM atau roadmap FAM, by 2026 kita berada pada top 100, 2030 top 70 dunia. Tapi realistic speaking, kalau ikut roadmap FAM, 2023 kita akan jadi the most feared team dekat ASEAN. So tahun ni kita kalah lah. Jadi apa counter plan FAM? Dan ada beberapa lagi strategic goal yang mention dalam F30 yang tak boleh capai lah. Terima kasih Tok. Okey. Saya kira kita tak ada mention about di mana ranking kita ataupun di mana kita punya that position kita untuk pergi. Saya rasa tak ada. Kalau kita lihat dalam F30 tu, dia ada 3 cycle. 3 cycle, one cycle daripada 2018 sampai 22, 23 sampai 26 dan 24 sampai 29 saya rasa, 29. Okey. Kita kena ingat F30 ni apabila saya on board as a president, itu antara vision kita untuk kita buat. Now kita dah habis first cycle. Dekat sini kita ada beberapa kejayaan dan kita ada beberapa yang kita tak dapat kerana our target for this coming ni kita punya all our average team mesti masuk qualified for the final round. Final round AFC ataupun Asian Cup. Dan saya tahu memang ada 1-2 fumble macam mengatakan tentang tentang under 23 SEA Games. The last kita qualified for the AFC under 20 but we lose dekat Uzbekistan. Kita akan announce soon tentang apa adjustment atau pandemik dia selepas after COVID ni yang ada affected dengan kita, dan kita akan, saya ingat saya punya team ataupun komiti ni tengah ada final round untuk akan ada buat adjustment untuk another 4 years dengan situ. Memang ada few memang yang kita gagal, dengan gagal makna kita tak achieve that our target, that our vision, so kita tengah melihat untuk
melihat untuk yang lebih realistik untuk another 4 years untuk F30 itu dengan itu. Okay. I have a follow-up question to that. Okay, Assalamualaikum Datuk. Kami cuma nak tahu bagaimana FAM melihat isu mutu pengadilan Liga Malaysia, sebab kita nampak mutu pengadilan ni dia sedikit sebanyak memberi kesan kepada prestasi pemain-pemain kita di peringkat antarabangsa lah. Dan sebagai penyokong Terengganu, kita juga nak tahu progres aduan Terengganu FC berkenaan dengan pengadil baru ni. I knew this is coming up. Progress apa AFC apa tadi? Oh, VAR. Okey. Macam ni. Referee ni bukan hanya di Malaysia, di mana-mana pun, Korea, Japan pun semua memang dia seorang manusia dan kita tahu dia boleh affected dengan prestasi pasukan. Tapi kita perlu ingat that referee ni semua mungkin pandangan penyokong ataupun pandangan disuan, dia make decision. Dia make decision. Okey. Dan tentu ada kekilafan atau kesilapan referee dalam mana-mana game yang kita lihat. Saya rasa daripada jawatankuasa pengadil, selain daripada kita bagi counselling ataupun kita gantung, kita demoted dia pergi ke bawah, ataupun kita ambil tindakan yang untuk mereka, untuk polis sama ada dia ni boleh dipolishkan lagi, mereka ada buat beberapa tindakan. Okey. Kalau kita lihat dengan ada beberapa ni semua, sering setiap tahun memang akan ada. Hanya saya nak perlu jelaskan, bila katakan ada 30 game, mungkin ada 2 game ada referee. Saya nak mengatakan pada tuan-tuan semua, bukan saya defend pengadil, tapi pengadil ni, nak jadi pengadil bukan senang. Bukan senang. Okey, pengadil dia cuba yang buat terbaik. Saya selalu berjumpa bila ada isu tu, melihat mengapa ni terjadi. Dan dekat situlah kita pun memang saya rasa dengan Datuk Ghani kita dah bermula. In fact kita dah mula Kita dah mula daripada this month and last month tentang untuk VAR. 30 kita punya telah hantar pada VAR untuk kita dah buat, dan kita harap kita akan dapat implement selewat-lewatnya awal tahun depan. Untuk ada certain game untuk kita buat, cost dia banyak, dan saya rasa MFL tengah berusaha untuk memastikan perkara terjadi bersama dengan pihak jawatankuasa pengadil untuk memastikan supaya VAR ni dapat kita implement secepat mungkin. Kerana VAR ni adalah salah satu bila crucial time untuk make decision. Nombor 2, jawatankuasa pengadil ada membuat untuk telah establish tahun ini untuk membuat akademi professional referee untuk dalam 30 pemain, untuk mereka dah memula untuk establish, untuk just untuk professional. Bila sampai masa mungkin dapat awal tahun depan untuk kita implement for the professional referee, we simultaneously buat. But again, ada VAR ke, ada polis, semua akan tetap terjadi. Ini terjadi dekat mana-mana. Tetapi saya faham harapan peminat ni kalau boleh nak zero lah, tapi nak dapat zero salah daripada referee ni tak ada. Tapi saya perlu ingatkan daripada komplain dia hantar, daripada 100%, 60 to 70% decision referee itu betul. 30 to 40% mungkin salah ketika tersebut. Dan dia menjadikan kadang kesedihan dia, pengadil tu kadang-kadang dia mengendalikan 90 minit, dia mungkin membuat dalam few second buat salah dalam keadaan decision red card ataupun yalah selalu red card, penalty dengan ini semua. Ini terjadi. Jadi di pihak jawatankuasa pengadil ini dia memang bekerja keras sama dengan pengadil. Di samping kita nak memastikan banyak lagi pengadil lahir daripada Persatuan Bola Sepak Negeri, yang saya kira ada certain daripada Persatuan Bola Sepak Negeri ini tidak dapat menyumbang tidak dapat menyumbang pengadil yang baik ataupun daripada kualiti ataupun kuantiti. Jadi inilah antara proses. Di samping pihak MFL, Datuk Ghani dengan board dia pun membuat check and balance tentang mutu pengadil. So this one. So VAR awal tahun depan, estimate lah. Estimate. Kalau kita dapat, kita mula Piala For all Malaysia stadiums or semi-final
Bukit Jalil dulu? We go maybe for the few games dan kita Bukit Jalil dengan juga mana-mana stadium kerana dia memerlukan certain teknologi dengan apa untuk kita perlu. Jadi perkara tu kita tak boleh laksanakan terus untuk semua game. We go for all the facility for the stadium. Nanti Datuk Gani dan Datuk Suna will announce nanti soon. But we already started send the 30 team for the training now under FIFA. Does this include goal line technology? Because I know it's a different technology. Goal line and VR, dua teknologi berlainan. Yes, yeah. So sekali as a package lah. Yes, package. Okay. Yeah. Sebab saya pun ada dengar sebab goal line teknologi pun tak murah, ya. But memang dia cukup mahal. Dia kalau game dia satu game dia memang costly lah. And then the ball also you have to use different and all that. Yeah. So okay. Plus the infrastructure di stadium tu perlu apa dinaikkan dengan stadium perlu untuk dinaikkan. Ya, yang pernah sampai stadium yang buruk-buruk sikit tahulah macam mana stadium dia pun tak boleh jaga nak VAR macam mana. I mean I have been to some truly appalling stadiums. Right? Yang for league matches, but let's not go there. Ada? Boleh. Satu je tak cukup. Jangan off. Saya nak terima Datuk pasal soalan kedua tadi. Isu aduan TFC terhadap pengadil baru ni. Datuk tak berjawab lagi. Oh, isu dan TFC, ya ingat AFC tadi. TFC, yang berkenaan dengan lawan JDT tu. Okey. Apa jawatankuasa penilai belum lagi mesyuarat, saya ingat dalam minggu ni atau minggu depan. Minggu depan. Ya. Apa ni, satu penalti, 2 red card. Okay. Tapi kadang-kadang benda tu boleh terjadi, tapi tak apa. Saya pastikan dengan dia semua ada. Ya, okey. Tapi kalau menang pun 3 mata pun tak dapat dah. Tak apa lah, kita biar. Okey. 3 mata tu hilang-hilang lah, tak apa lah. Okey, ada soalan lagi? Siapa-siapa? Tak ada? Tanya sikit lah. Nak tanya pasal MFL. Pasal penggunaan kad OKU, setengah stadion boleh pakai, setengah stadion tak boleh pakai. Pasal kad OKU. Kad OKU. Setengah stadium boleh pakai, setengah stadium tak boleh pakai. Hak mana boleh pakai? Sini boleh pakai tak? Sini tak boleh. Stadion Gawadok tak boleh. Stadion lain boleh dah ke? Omas pandang tak? Okey, pada tuan-tuan pun dah boring saya jawab, saya bagi pada Presiden MFL jawab. Suka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berkenaan dengan pertanyaan daripada saudara di bawah tadi berkenaan dengan fasilitis stadium yang LKU tak boleh pakai, ya, tak boleh tengok menonton bola. Jadi sebenarnya kita telah pun, MFL telah pun memaklumkan kepada klub-klub untuk ada kemudahan ini, dan insya-Allah, ya, saya akan menyuruh sekretariat saya ataupun Datuk Steward CEO untuk melihat kembali benda ini, dan segera mungkin kita minta bantuan klub-klub untuk memastikan ada kemudahan untuk kemasukan OKU seperti kursi roda boleh naik masuk stadium dan sebagainya, insya-Allah, ya. Kita akan tengok itu. Sebab dalam pelaksanaan kita tidak ada masuk benda itu, dan apa yang diharapkan ia mesti dibuat secara secara CSR daripada kelab.
ya, itu sendiri insya-Allah. Pasal stadium adalah milik kebanyakannya adalah milik PBT, Bandaraya, Majlis Bandar dan sebagainya, ya. Dan kita kena maklum macam itu. Isu pasal OKU ni maksud dia tak boleh masuk lah maksud dia, ataupun apa sebenarnya nak Isu dia oh isu dengan dia pasal kad. so Isu ada infra untuk perjalanan. Pasal kad OKU. Dato', I think isu dia kad OKU dia tak boleh pakai sebab kad OKU dapat diskaun tiket kan? Oh, kad OKU nak Kad- masuk free maksud dia. Apa? Atau Yumat nak masuk susah nak kena ada dia punya lens slide ke atau apa? Setengah stadion boleh masuk gitu je. Stadion ni kalau ada kat OKU kena beli kau tiket. Stadion lain, di stadion lain kena tiket kau. Bukan Pilih akses, kasih. bukan akses, the ticketing. So maksud saudara ni biasanya Saya sokong masuk free. Sekejap. Tengok. Sebenarnya inilah pertama kali pihak MFL mendengar perkara ini, ya. InsyaAllah saya akan meminta pihak Sekretariat MFL untuk memaklumkan kepada kelab tapi mesti ada kota adalah satu permohonan berapa orang boleh masuk, ya. Tak bolehlah kita free, ya. Dan menunjukkan kad OKU tersebut, ya, untuk masuk ke stadium insyaAllah. Dan kalau ramai besok MFL pun boleh bantu insyaAllah OKU ni, ya, untuk kemasukan mereka dalam stadium. Tetapi sudah semestinya ada SOP-nya, ada kotanya. Setiap perlawanan mungkin masuk dalam 10 orang, 15 orang dan sebagainya. Dan seperti mana kita lihat kelab-kelab luar, ada tempat duduk barisan OKU-nya di stadium, ya. Dan insyaAllah itu saya rasa tidak ada masalah, ya, untuk kita peringkat MFL meminta kelab-kelab Liga Malaysia membuat CSR tersebut bagi pihak orang OKU. Terima kasih. Jadi Presiden MFL lah cakap 10 immediately surat akan keluar, buat suruh luluskan je dengan ni, 10 untuk OKU, tapi we have a card lah dengan ni. Okey. No, saya ingat OKU tu kena stadium nak kena kan, OKU nak buat tram tu ke dengan tu, itu saya ingat. Okey, free. Saya rasa tak ada masalah. So Datuk Ghani pastikan benda tu immediately lah to enforce. Okay. okay, I believe there's another question. Yes. Assalamualaikum. Okay, sorang-sorang, tak apa. Boleh? Assalamualaikum. Okey, saya nak tanya Datuk, apakah stand atau pegangan FM terhadap pembakaran flare atau suar dalam stadium? Sebab kita tahulah ada stadium boleh bakar, ada stadium tak boleh bakar. Nak tahu kalau benda tu FM ni kesungguhan dia terhadap pembakaran flare ni macam mana? Adakah dia sekadar suka-suka je buat undang-undang tu? Sebab yelah, kalau undang-undang tu sepatutnya dibuat betul-betul, bukannya sekadar kalau ada orang bakar flare saman bayar. Itu bukan undang-undang lah. Kalau nak buat betul-betul, kalau boleh dia punya potong point ke ataupun lebih ketat lagi. Sebab kalau sekadar bayar duit settle, rasanya tu bukan undang lah. Dan saya mencadangkanlah, sebab saya nampak dekat RTM ataupun TV, mereka menggunakan klip-klip video pembakaran flare dalam stadium untuk memeriahkan lagi bola sepak budaya menyokong atmosfer. Jadi apa kata kalau bagi je kelonggaran pada penyokong yang tertentu sahajalah, jangan bagi semua, sebab kita tak tahu, kadang budak-budak pun boleh kata tak boleh lah kan. Jadi untuk penyokong ni kita bagi kelonggaran. Kita faham untuk 90 minit perlawanan tak perlu tak boleh lah, tapi selepas game beri je kelonggaran. Itu cadangan saya dan soalan cadangan. Terima kasih. Hal ni payah sikit. Okey. Belum, sabar, bincang dengan ni. Okey. Cadangan daripada sahabat tadi,
Kalau kita merujuk, saya rasa saya dah bincang Datuk Gani tadi, dia akan refer balik tentang undang-undang, mana undang-undang apa? Undang-undang kerajaan lah, undang-undang kerajaan, sama ada SUA ni boleh dibenarkan ke tidak. Walaupun saya tahu ada satu dua ada permintaan. Jadi saya rasa let Datuk masukkan nanti dalam meeting untuk lihat. Tapi saya ingat kita kena lihat dari segi SOP dia, sama ada dibenarkan semasa perlawanan ataupun sebelum perlawanan, tetapi perlu melihat dari segi keselamatan penyokong yang datang di stadium atau di mana tempat yang nak dibakar, dan pihak berkuasa benarkan ke tidak. Saya rasa itu je yang important. Ya, Datuk Gani. Jadi Datuk Gani tadi dah bersetuju untuk bawa benda ni dalam board, dia nak mesti dapat pandangan dari polis dan juga pihak keselamatan. Untuk dia teman. Terima kasih dengan apa. Kita akan lihat. So Datuk Gani akan bawa perkara tersebut untuk dilihat. Saya rasa dia punya yang pentingnya daripada pihak berkuasa polis, sama ada dibenarkan ke tidak bersama dengan ramai orang dibenarkan untuk dibakar flare ni atau tidak. Itu I think yang pertama. Kemudian mungkin MFL boleh ada dia SOP dia untuk buat. Okay. Because what I remember on flare, it's dulu pernah ada presiden yang ditanya soalan itu juga. I think on TV. Some of you might remember, some of you might not. The bekas presiden itu jawab, benda itu boleh bawa kita masuk World Cup ke tak? That is his exact answer. Right? Tapi sejak tahun ni saya nampak ada banyak kejadian flare dalam MFL. Sebelum ni tahun lepas tak ada. Only this year. So I don't know what happened, what changed, whether dia nak buat macam mana. So I nampak luar stadium ada, dalam stadium pun ada. So it's not, I agree with it's not standardized. Okay. Nanti I make sure Datuk Gani nanti akan bawa dalam board dia to discuss. Saya rasa main dia adalah tentang dari segi keselamatan dan pihak berkuasa polis. We get opinion from police also. Untuk? Great. Okay. Rafi. Jangan off. Biarkan di on je. Ni ambil. Boleh? Okey. Okay, Assalamualaikum. Ada 3 pertanyaan ataupun pencerahan Datuk dan juga semua barisan yang berada di atas pentas. Yang pertamanya, Alhamdulillah, tahniah Datuk menjayakan program ziarah kasih pada petang tadi ke rumah legenda bola sepak kebangsaan kita, Harun Jusuf. Soalan saya, adakah FAM meletakkan satu SOP ataupun dasar bahawasanya mana-mana player yang menjadi national player, apa impak kebajikan dia satu hari nanti bila dia dah bersara? Adakah FAM meletakkan satu merit? Contoh sekali je main national team, lepas tu tak main dah. So supaya mungkin ada satu merit dia bermain setahun, 2 tahun. So ada kerjasama dengan Yakib dan sebagainya supaya impak kepada kebajikan national player bila bersara, bila cedera, bila kematian dan sebagainya tu memberi manfaat kepada kebajikan dia, keluarga dan sebagainya. Yang kedua, dulu kita tahu betapa meriahnya pembangunan bola sepak negara. Setiap negeri ada akademi, ada piala Nike, piala Milo. Pada saya benda tu dah hilang. Cuma kita tak tahu, kita tak nampak sangat apa FAM punya perjalanan kerjasama dengan Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan, berkait juga dengan Akademi Muhtadari dan sebagainya, supaya benda ni nampak impak perjalanan dia dan kembali meriah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah malam tadi tu 12,000
punya penonton. Kita nak kalau boleh second game adalah 20,000, 30,000 stadium penuh di Stadium Sultan Mizan. So orang bising, orang mengharapkan hari last day semalam ada tiket fizikal. Mungkin ada satu Okey. Saya jawab nombor 3 dulu ya. Saya jawab nombor 3. Kalau kita lihat dalam mana-mana pertandingan besar ataupun Piala FA final, semi final ataupun Piala Malaysia final, dan juga bila game besar kita lawan Indonesia, Thailand di Bukit Jalil, pandangan peminat ni bila ada sebahagian tu yang more educated tu memang, dan kita nak move forward, baguslah through online. Makna you get 4 tiket. Kalau tak cukup 4, kita boleh approve for 6 contoh. Kerana isu dia bila kita, kalau kita tengok di Bukit Jalil semua, beberapa perlawanan melibatkan 70-80 ribu, makna apabila mereka purchase dengan online, dia terus masuk, dia dapat barcode, senang. Kalau kita start jual physical ticket, makna dia kita back forward, belakang balik lah ya, belakang balik. Kita pergi beli tiket, dan bila kita start counter tu dan dia queue panjang, masa itulah ada injury dengan ni semua. Okey. Tentang isu tentang game macam untuk menentang pada 20 hari bulan ni menentang Papua New Guinea. In fact yang semalam pun kita dah membuka beberapa kaunter untuk pergi dan bayar cash dan dia akan bagi barcode. Itu memang kita dah ready. Jadi kita dah siapkan beberapa kaunter. Jadi sama je untuk pergi, tapi kita ni nak educate fan. Kerana sebelum ni kalau kita tengok Piala Malaysia, Piala FA, game Malaysia kita oleh Indonesia, Thailand, bila dia start pergi queue, belum buka jual tiket pun dah ada ramai dah pingsan dah dekat kaunter. Dan ini menjadi banyak kemarahan daripada penyokong-penyokong, dan ini adalah, saya rasa ini kita towards for the modern punya teknologi lah. Jadi untuk lawan Papua New Guinea, boleh je datang, kita dah ada kaunter dan kita ni orang ready untuk buka. Kalau tak cukup 4 kaunter, kita buka 8 atau buka lebih. Untuk lebih, makna dia pergi kat sana dan our people dengan tiket online akan buat barcode untuk terus masuk. Itu yang lebih senang. Kerana saya tahu yang tiket ni kebanyakan orang yang tak biasa, dia suka physical tiket. Tapi kita nak maintain perkara tersebut, dan benda tu sama je, you buat tiket dan you pergi dekat kaunter tu, dia bagi you barcode, you masuk dalam. Dengan situ. Itu satu. Dah lupa pula nombor 2 tadi. Nombor 2 apa John? Nombor 2 pasal apa tadi? Sebelum pergi ke apa? Pasal apa? Dulu ada Piala Nike, Piala nombor 1 buat atlet. Nombor 1. Kebajikan. Okay. Kebajikan ni di pihak saya FAM memang kita ada ketepikan certain fund, tapi kita FM ni bukan charity punya persatuan. Kita pun nak dapat duit daripada sponsor. Kita pun work hard to nak make sure to manage semuanya program kita dengan FM. Jadi, tapi definitely kita prihatin orang yang menyumbang pada khidmat, especially bekas pemain. Ada certain bekas pemain tu dia reach, dia pun okey. Tapi kita akan melihat mana-mana kita dapat ada komen ataupun kita dapat information, kita akan pergi. Ada certain part bukan saya pergi, saya punya tim yang pergi untuk pergi bantu. Apa pun bantu kita ada limit. Kerana kita ni pun FM ni dapat duit pun daripada sponsor. Kita pun work hard untuk dapat sponsor untuk nak menjayakan semua pasukan kita dan juga semua program-program pasukan kebangsaan kita dengan kita. Jadi kita memang ada, yang pentingnya kita ada certain fund untuk kita lihat. Sama juga bila saya pergi mana-mana tempat untuk kita lihat. Hanya sebagian besar kita buat, kita pun tak ada highlight. We go. Kita pergi Penang, Kedah dengan hanya bila saya pergi tu, saya punya media sosial nak keluar, media nak pergi, okey, media nak datang, keluar. Tapi ada pergi, kita pergi silent. Tapi ada kebanyakan mereka ni tak perlu, mereka pun sihat. Saya pergi pun pada banyak tempat orang sihat. Hanya kita nak menunjukkan keprihatinan kita, ada certain tempat kita kena
kita macam saya pergi kat Terengganu, saya dah cakap dengan Pimesti saya nak pergi kalau mana, dan kita dapat khabar dan Encik Harun Jusof ni tak berapa sihat dan dia ada, dan saya pun surprise hari ni semua banyak bintang-bintang Malaysia yang daripada Terengganu ada dekat sana. Haji Rahman dan semua ada, Dato' Osman Bakar. Jadi very good, saya tengok dia punya bonding very good because pemain ni legend, bermain dalam Munich 1972-74 Asian Cup di Iran, Asian Game di Iran, mendapat bronze medal. Tapi untuk pemain bola memang kita ada, dan jika ada you kedapatan, kita memang akan pergi silent. Bukan you mengatakan hari ni tiba saya pergi dua bulan tahun lepas ada pergi Pahang, saya pergi Kedah, Penang. Itu hanya saya ni hanya just to show dekat kita that sesekali kita. Tapi saya punya orang pergi di mana-mana tempat dengan saya punya people untuk pergi meeting dengan mana-mana. Bukan saja sakit bukan sakit, dia sihat pun kita pergi. Tapi kita tak naklah tiap kali keluar juga. Nanti dia kata apa pula ni FM ni asyik keluar jumpa beberapa pemain keluar dalam social media. Jadi kita ambil kesempatan saya di sini, kita meeting and we put dalam halai. Itu nak katakan. Tapi we are ready to help dengan ini semua. Hanya kita kena ingat ada pemain perkuasaan kebangsaan, kalau kita lihat daripada zaman Harun Jusof ke arwah Muqtadari semua diorang lama. Tapi selepas 80-90, especially 90-an, ada main sekali, ada main 2 kali, ada reserve, betul, terlampau banyak beberapa kebangsaan yang hanya 1 cap, 2 cap, masuk pun tapi tak main. Jadi kita tahu, tapi we have a record to support. Definitely kita support mana-mana mereka, terutama mereka yang banyak berjasa pada negara lah, dengan negara. Kedua, second question, academy and then underage punya tournament. Okey. Dulu ada Piala Milo, Piala Naki lah. Umur 15, umur 17, betul. Tahun ni ada. Selepas tu memang ada. Last 10 years, 15 years ada. Tapi mungkin tak meriah. Kerana kita ada, national team kita ada under 23, under 21, 19. Now kita ada under MFL apa dia? Reserve League under 23 lah, tournament. Besides Super League. After that kita ada under FM Piala Presiden, Dato' Sundra, under 21. We have 21 and 19. Piala Presiden, Piala Belia. They have tournament play among state dan juga dengan klub sekolah sukan di Akademi Muqtadari juga. Dan terusnya kita ada umur bawah 17 dengan 15, di mana tingkatan 3 dengan tingkatan 5. Dan semasa COVID 2 tahun ataupun 3 tahun tidak dimainkan, isu sekolah tak ada, dan start this year saya ingat telah dimulakan balik. Piala KPM, dia dah tak panggil lagi Piala Nike, sama je dengan apa semua. Untuk under 17, 15 dia buat, tapi mungkin agaknya dia tak popular macam dulu. Nike, betul saya ingat Nike dengan apa? Nike dengan apa dia namakan tu, tapi memang ada, kerana pelajar-pelajar ni pihak KPM nakkan memang under dia, tapi collaboration with FAM. We organize buat dia technical dengan ni semua, but the team control by sekolah dengan 17-15. Beside dengan tunas yang ada dekat NLBP di seluruh negara, under NLBP dan Akademi Muqtadari, elite team 12, 13, 14, 17 sampai 17. Memang ada. Okay. I think we can take one more because dah 10 suku ni. Saya okey. Akhirnya flight besok pukul 8 pagi. Okey, saya. Okey, silakan. Demi Terengganu saya boleh tunggu. Thank you, Dato'. We are here for the good football, not personal dengan ni semua. Kita guni for football. If not, Rainbow dengan Lekir tak ada kat sini. Dengan sini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa soalan. Ini berkenaan dengan pemudaian sokongan lah. Nombor 1 soalan saya adalah, kenapa friendly ni tidak dilakukan pada hujung minggu? Kebiasaannya friendly diadakan pada tengah minggu kan? Sebab kalau hujung minggu maknanya lagi ramailah orang yang boleh participate, maknanya penyokong boleh datang. Contoh kalau kita buat kat Terengganu ni lagi ramailah boleh datang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tak pasti soalan ni sesuai ataupun tidak ditanyakan kepada Datuk. Tapi saya perasan ada setengah pasukan yang bertanding di Liga, dia mengehadkan kemasukan drum contohnya, mengehadkan kemasukan penyokong. Jadi saya nak tanya persoalan ni, adakah dia, apa yang ingin dicapai? Mungkin
Datuk ataupun MFL boleh menjawab persoalan ni. Sebab bagi saya ini sedikit sebanyak dia menghalang penyokong untuk menyokong lah. Dia menghalang penyokong dan sekaligus dia tidak membudayakan perkara tu. Kalau satu pasukan ni buat, nanti pasukan lain pun dia rasa marah, dia pun buat, nanti lama-lama dah semua pasukan buat, jadi dia tak seronok. Dia tak seronok benda tu. Yang terakhir saya nak tambah tadi berkenaan dengan pembakaran suar tu Datuk kan. Tadi Datuk ada cakap, Datuk akan bincang dan ini berkenaan dengan pihak berkuasa. Tapi selalunya benda ni nanti hujung-hujung pihak berkuasa akan cakap, oh ni tanya FM, nanti tanya MFL, tanya security, tanya balik pihak berkuasa, dia pusing-pusing dekat situ je. Kalau kita ada satu ketetapan yang jelas berkenaan dengan perkara tu, dan satu lagi saya pasti benda ni dia lebihnya kepada seni menyokong lah Datuk kita panggil. Dia nampak cantik. Dia nampak cantik. Wah, cantik you kata Kalau kena dengan adik, dengan apa semua, anak you perempuan kena mata dia. Sebab tu tadi macam saudara ni cakap, dia kata benda tu dalam suasana yang terkawal Datuk. Kalau Datuk boleh tengok dekat stadium luar negara, benda tu nampak dia seni lah Datuk, cantik lah. Inter Milan semua. Boleh Itu saja, terima kasih. 3 soalan Datuk. 3 soalan, kita pergi nombor 3. Saya ingat berikutan dengan saudara satu lagi. Lagi sekali Datuk Gani, Datuk Gani tengah type lagi sekali, jangan. Kalau seminggu lagi, 2 minggu tak dapat jawapan, dia hantar surat saman pada MFL dengan apa semua. Dengan ni. Kalau tanya saya personally, saya tahu ada few juga permintaan daripada dengan saya. Kalau benda tu, pertama, kalau pihak berkuasa polis tak ada halangan, bagus. Tapi saya ingat kalau dia ada halangan, ada SOP, mana MFL kena buat SOP lah. Kita akan buatkan SOP. Mungkin katakan time game mungkin tak boleh. Contoh, sebelum perlawanan rehat ke atau di mana tempat itu kita buat. Okey. Tapi kalau polis dengan apa tak bagi, makna kita tak boleh buat apa. Tapi saya tahu kadang-kadang dekat sini kadang-kadang ada mainan dia kata tak ada. Jadi mesti with the paper trail official dengan ketua polis. We send letter to IGP ke ataupun dengan Tan Sri Akril ke atau Tan Sri Razak, no problem. Betul, because ada certain. Jadi maksud dia kalau dibenarkan, kalau ada certain stadium tak nak, tak apalah, terpulang pada mereka lah. Tapi ada sport tu dia minat untuk buat. Tapi saya ingat SOP itu mustahak. Itu mustahak dengan kerana dia melibatkan api kan. Tapi mungkin selepas habis game, sebelum game ataupun dan ditetapkan di mana tempat tersebut mungkin. Okey, kita akan lihat. Dan saya harap pihak MFL, Datuk Gani ada sini, dia dah 2 kali type handphone tu, dia kata okey, akan bawa ni secepat mungkin, bawa dalam board and get the official from police. Okey, nombor 3, I dah lupa lah John. Nombor 2 tadi pasal gendang, tiket dengan gendang. Certain stadium dia limit ni tak boleh, tu tak boleh. So kalau dia jadi semua tim buat, jadi percentage saya dah lupa. Setelah saya dipecat oleh MFL, tak jadi presiden, saya ingat Datuk Gani jawab. Datuk Gani, berapa percentage dia kalau tim ni pergi kat sana? Adakah bila masuk quarter final difference? Dia memang ada percentage tu untuk berapa, dan itu telah diperakukan oleh semua ahli klub yang sebagai ahli, kita panggil ahli apa ni, bukan, not ahli gabungan, ada klub arakan kongsi dengan apa semua. Datuk, explain for berapa percentage dengan tiket untuk apa ni berkenaan dengan apa dia sebenarnya. Benda ni berlaku apabila kita pergi ke away game. Away game tu sebenarnya perlawanan itu adalah hak milik away game. Dia stadium dia. Pasal MFL tak ada terlibat tu, cuma kita dalam mengetukan bahawa perlawanan malam itu berjalan dengan baik, referee-nya, match commissioner-nya dan sebagainya dari segi perubatan sebagainya. Cuma kemasukan penonton ataupun kita pergi ke tempat orang tu, dia ada kota dia. Saya tak persentasenya saya lupa, nak ingat banyak perkara tak ingat. Tetapi saya rasa yang minima dia 8% dok. 8% daripada jumlah tu stadium tu. Yes. Jumlah AFC stadium 8%. Itu dan ini dan pihak yang home tu dia ada hak dia. Dia boleh cakap, oh gendang ni tak boleh masuk. Gendang ni tak boleh masuk. Maka kita kena ikutlah pasal itu tempat dia. Kita kena ikut. Ini SOP dia. So lagi cakap tadi 8%. Jadi ini kita tak boleh nak apa sebab dalam SOP Liga Malaysia
Malah saya rasa juga dalam di peringkat FIFA ke apa ke, mungkin ada dalam game-game tertentu ada kota-kota yang kemasukan, iaitu saya tak berapa tahu tentang FIFA punya rule, tetapi dalam Liga Malaysia ada. Ini telah pun diletakkan dalam perlembagaan kita ataupun kuasa pertandingan, dan semua telah setujulah, ya. Semua kelab bersetuju berkenaan perkara ini. Terima kasih. Maksud dia 8% untuk away punya tim datang ke home. Okey, dia tadi. Okey, First question one, is jadual perlawanan. Kenapa buat tengah midweek, bukan buat hujung minggu? Dalam FIFA punya friendly, dia ada date. Date dia, makna dia kalau kita 20, kita mula 14 Hari ni berapa bulan, Datuk ni? 15. Hari ni 15. Jadi 4 dengan ni. Jadi kita tak boleh main Jumaat, Sabtu, Ahad, tak boleh. Dia memang ada separate dia daripada awal, dan date yang dia dah bagi, dia approve bila kita main. 20 tu ada tarikh akhir. Jadi memang kalau kita nakkan Sabtu, Ahad memang susah dalam FIFA kalender. Betul melibatkan kedatangan penyokong dengan ni semua, kerana FIFA mempunyai, dia nak memenuhi dengan semua hasrat 211 hasrat daripada negaranya, dan dia buat ni adalah yang dibenarkan, dan tarikh tu kita tak boleh buat. Contoh kita tak boleh mainkan Jumaat dengan Sabtu ni katakan, dan habis, tak boleh. Dia memang ditetapkan, dan bila kita apply tu, dia mesti akan separate daripada awal mesti satu game, hujung satu game. Itu dah memang di dalam regulation. Kalau tak ada, kita boleh je main, dan dah tentu 1 dengan 2 tarikh tempoh 10 days tu untuk tarikh ataupun 8 days yang dibagi tu, kita takkanlah boleh main hari Sabtu dan Ahad, tak boleh dua. Itu 48 hours mesti. Dan dia akan dah bagi date ini yang dibenarkan untuk ni. Melainkan ada certain good reason, kalau last minute bila dia approve, something happen macam tim yang kita nak lawan ni, Papua New Guinea ni, dia lawan di Singapura, dia tak sampai, dia patut main semalam, dan dia ada problem flight, dia sampai lewat, dan dia akan bermain lewat 1 hari di Singapura sebelum dia datang dekat kita. But dengan kita tetap pada 20 hari bulan. Okay, thank you Datuk. Siapa lagi? Assalamualaikum. First of all, I think tak terlewat untuk saya mengucapkan tahniah kepada Harimau Malaya sebab kita layak ke Piala Asia secara merit. Saya tertunggu-tunggu soalan pasal Piala Asia. Baru sekarang. So, I think kalau boleh, yelah kita nak layak berkali-kali lah kan, dan seterusnya mengetuk pintu Piala Dunia. So, soalan saya ialah berkaitan dengan pembangunan grassroots. Okay? Contoh di Liga Super Rimau, saya nak bertanya kepada mungkin di pihak FAM, apakah perancangan dan direction in terms of talent pathway melibatkan pasukan-pasukan yang bertanding di dalam Liga Super Rimau. Sebab contohnya di Japan, bawah 14 dan ke atas, association itu sendiri mencari kejohanan-kejohanan yang terkemuka kaumbi dan mendedahkan pemain-pemain di peringkat grassroots dengan tournament-tournament tersebut, so that they boleh being exposed to all the scouts. So saya pun mendapat berita di mana di Liga Super Rimau ada company yang membawa contoh pathway ke Germany, tapi ditolak oleh badan agensi yang melaksana, kerana I don't know, maybe sebabkan nilai sponsorship yang tidak mencukupi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan format MSSD dan MSSM, adakah ia masih relevan pada masa kini, kerana kita sedia maklum MSSD, MSSM bermain format carnival dan tidak memberi equals minutes playing kepada sekolah-sekolah yang bertanding. Contohnya, jika seseorang pemain yang bermain di sekolah yang tidak bagus bola sepaknya, so dia akan terkandas awal, maka talent tersebut akan hilang dari radar dan pemain tersebut akan bermain bola tanpa takraw dan sebagainya. So, dua soalan. So, soalan ketiga mungkin berkaitan dengan MFL. Kita sedia maklum mengikut data yang dikeluarkan, 50%, 40 ke 60% club revenue datangnya dari broadcast royalty. So mungkin saya nak tahu perancangan di pihak MFL, apakah your direction untuk make sure this club have the ability to earn broadcast royalty, so that kita boleh ada pasukan yang ialah seumpama JDT, sebab
kita semua sedia maklum, total operating expenditure for the clubs is around 15 to 20 million average. So let's say if 2 million grant, so they have 18 million to turn around the business, which is very difficult. So if we have the strong broadcast royalty, so it may help those clubs to sustain. So dan impactnya mungkin akan ada pasukan yang kompetitif seperti JDT, so that at least we have 3 to 4 club kompetitif, so that kita always mengetuk pintu Piala Asia dan menjadi Asia contender. So itu soalan saya. Terima kasih. Okey, 1-2 Datuk Sunrah. Yang ketiga soalan Datuk Gani. Okey, soalan nombor 3. Nombor 3, jawab MFL. Berkenaan dengan broadcast ya untuk pasukan. Sebenarnya friendly speaking ya. You go MFL. Berkenaan dengan broadcast ni, kita membagi kelab, tetapi untuk seperti mana liga-liga terkemuka, kita tak mampulah untuk memberi lebih banyak daripada apa yang sepatutnya ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita telah menetapkan pengagihan ataupun disebut geran fees bagi semua pasukan sebanyak 500,000 ya. Dan selepas itu pula kita mengikut merit untuk menggalakkan pasukan bermain dengan baik untuk mendapat insentif yang lebih tinggi. Contohnya, sekiranya juara Liga Super pada tahun ini dia akan mendapat 2.1 hampir 2.2 juta champion Liga Super, dan di peringkat runners-up 1 hampir 2 juta, dan seterusnya yang paling bawah 14, nombor ke-14 ialah 650,000. Dan NFL Open cakap pada ini, kita pun dah keluar dalam media lepas, paksa mengenepikan ya sebanyak 15 juta untuk mengagihkan ini hadiah dan juga broadcast yang diagihkan kepada pasukan ataupun kelab yang terlibat. Jadi itu buat masa ini kemampuan MFL. Tak termasuk lagi perbelanjaan badan penyiar yang menyiarkan secara langsung di kaca televisyen ataupun di tablet setiap perlawanan, yang makan belanja juga 15 juta lebih. Jadi MFL perlu mencari penajaan yang amat tinggi ya, untuk memastikan bahawa perjalanan liga ini berjalan dengan baik. Pasukan mendapat portion sedikit daripada apa penajaan dari broadcast itu sendiri. Maka insya-Allah saya dan juga board director dan sekretariat akan berusaha sebaik mungkin, dan yang pentingnya liga kita ini mesti nampak hebat ya, dari segi commercial value-nya. Maka akan datang lagi penaja-penaja yang mungkin insya-Allah menaja liga kita. Dan juga kita dekat MFL juga telah berubah pada tahun ini, yang mana kita telah mengikat perjanjian dengan Badan Penyiar Astro, yang mana ini turut membantu peningkatan ataupun value kelab-kelab yang lain. Sebab apabila dipancarkan perlawanan Liga Malaysia, Liga Super dalam Astro ya, ramai yang berminat ya untuk menaja kelab ataupun di peringkat MFL sendiri. Dan insya-Allah kita sedang berusaha ke arah yang lebih baik lagi bagi menentukan Liga Malaysia ini menjadi liga yang kalaupun tak terbaik di 5 terbaik di Asia, dan kita cuba berusaha untuk liga kita terbaik di peringkat Asia ni dahulu. Kita terbelakang disebabkan masalah COVID yang melanda kita. Kita ke belakang hampir 3 tahun, yang mana ketika itu yang berbagai Datuk Midin sebagai Presiden MFL ya, sepatutnya liga ketika itu ditiadakan disebabkan COVID, tetapi perjuangan Datuk Midin, saya selaku CEO ketika itu tak henti. Masa COVID kita keluar pergi rumah menteri, pergi kementerian sebagainya untuk memastikan bola sepak negara kita dia tidak terkubur. Ya, apabila sekiranya masa COVID 2020 bola sepak tak dibenarkan, maka ia amat malang bagi bola sepak negara kita, dan tentunya untuk menghidupkan kembali bola sepak amat sukar ketika itu. Sebab bola sepak ini merupakan satu industri. Macam Terengganu ni, di Terengganu lagi kita tengok industri dia FM datang,
dan apa mendapat keuntungannya adalah peniaga-peniaga kecil, supply barang dan sebagainya. Ini satu energi yang besar. Jadi tanggungjawab FM dan MFL untuk memastikan bahawa rangkaian industri bola sepak negara ataupun sukan ini berjalan dengan baik dan mendapat pulangan yang baik kepada bukan saja kepada pemain, kelab, tetapi juga kepada rakyat yang berniaga negara kita. InsyaAllah, apa yang kita harapkan adalah saudara perempuan juga sebagai penyokong dapat mempentingkatkan mutu Liga Malaysia ini melalui sokongan diberikan kepada pasukan. InsyaAllah. Ya. Terima kasih. Regards to Liga Superrimau, yeah, there are so many academies, and it's being operated in 10 states now, and there is many academies, and it is under Liga Superrimau from 6 years old to 16 years old. Okay, what is FAM's interest? To get the data of all these children, whereby now we got in our data, we got about 12,000 children, that is boys and girls. And we want to bring them into FAM umbrella and competition games, whereby we want them to have games, football games, mostly about 4 games a month. That is the direction. And number 2, for FAM to get the data of the children. So thereby we can follow up with children who are luar biasa. That is the main interest now for FAM. Number 2, MSSK and MSSD, and this is under KPM. That they are organizing everything. It's not under FAM. Thank you. I think I can add on to what Dato' is saying regarding MSSD. One of the example and you gave player A, sekolah dia team tak baik tapi dia good player. I think if he's that good a player, he would be serap into one of the persatuan bola sepak or club punya system. I think there are scouts everywhere, right? In that sense for talent identification and all that. Even kalau MSD dia main 1 game 2 game tu, there will be scouts or coach and say let's bring him for state training or something. I'm pretty sure that will be the case, right? Thank you. Siapa lagi? Boleh ambil one last person. Sebab nasi dagang dah sejuk dah ni. Salam sejahtera Tok dengan Perdana Hakim. Saya nak tanya, adakah pihak FAM ada atau akan menyediakan apa-apa bentuk mekanisme untuk membantu penyokong-penyokong Malaysia yang nak ke Doha nanti? Maksudnya, contohnya dari segi maklumat lah. Concern saya ni sebab saya berpangkalan di luar negara. Jadi saya dan teman-teman di Eropah pun ingin ke Doha lah. Tapi kami pun macam kita tanya orang Malaysia kat mana kita nak stay, bagaimana dengan tiket, match tiket semua. So saya cuma nak tanya, adakah FAM akan membantu ataupun dari segi ada registration ke ataupun some sort of mechanism to help. Maybe like official supporters team. Macam tu contoh. Sebab kita dah ke ASEAN, ini bukan lagi di Asia Tenggara, jadi perancangan tu agak orang kata more serius lah kan. Okay, terima kasih. Saya rasa minggu depan kita dah arrangekan meeting dengan Menteri Wabihana, dengan pihak FM, dengan pihak penyokong yang mana diketuai oleh Atras Melaya dan pihak MAS ya, untuk to manage benda ni. Jadi insya-Allah kita dah dapat, tapi yang pergi tu antara semua penyokong lah. Mungkin bukan Atras Melaya, kita akan hubung dan kita akan buat announcement. Jadi tiket MAS dan MAS-nya people akan ada meeting dengan menteri dan juga dengan penyokong. Dengan FM we will settle this one. Dan juga untuk the 3 game tu 15, 20 dengan 25, Bahrain, Jordan dan juga dengan Korea. InsyaAllah kita akan try untuk mudahkan dengan ni. Dan saya dah berhubung dengan duta di Qatar dan mereka bersedia untuk
dan saya telah bagi kontak dengan penyokong di sini yang akan lead untuk mendapatkan tempat tinggal mana apartmen yang sesuai yang tidak mahal lah untuk semua, dan dia tengah untuk find out tempat yang sesuai. So all this info akan publish melalui the normal channel, I mean the website, social media. But maybe they have a certain limitation, dengan certain limitation. Tapi saya nak beritahu yang lead dan penyokong ni adalah yang topi merah tu. Tiket bawah 1,000 tu. Rif. Last Okay. Last lah kira. Saya nak bersentuh juga macam abang kita cakap dan Rafi cakap, semua pasal pembangunan. Okey, bagus dah ada liga-liga kompetitif ni, tapi kita tengok masih ada persatuan-persatuan yang tak bergerak. Sebab kebanyakannya kita dah terbelah dua dah. Satu privatize, dia fokus kepada senior 1, 2, 3, 4. So persatuan ni banyak lagi sebenarnya kerja dia. Pembangunan pemain, pembangunan pengadil, pembangunan infra, sekalipun kebajikan sikit-sikit dan sebagainya. Jadi kita tahu alih-alih jawapan kita biarlah tu undang-undang persatuan masing-masing. Pada saya tak boleh. Saya harap dekat persatuan ni, dekat FAM ni kena tolong gerakkan, kena tolong check biar ada par dia. Biar ada tak boleh ni rendah lagi ni. Biar ada macam big test lah, macam ada buat Cooper test, ada set dia. Kau tak lepas lagi main. Jangan biarkan persatuan-persatuan ni dia buat je. Kalau tak, dia sama macam akademi-akademi lain lah. Sebab kita nak high performance, bukan sekadar sports for all. Kita nak high performance, maknanya akademi-akademi daripada daerah-daerah ni pergi kepada akademi negeri, dia tu jalan. Jadi dia high performance lah, bukan main. Sebab kalau nak sport for all, banyak akademi yang aktif. Kadang-kadang lebih bagus daripada akademi setiap negeri tu. Bahkan sebagai contoh, tengok TFC sendiri, TFC yang ada akademi. Macam persatuan, tak ada. Liga-liga daerah underage, tak ada. Bukan nak tanya liga daerah, liga dalam negeri. Maknanya yang underage punyanya. Jadi dekat peringkat atas, dekat FAM ni bagus dah ada dah Super Rimau dan sebagainya, kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Tapi dekat persatuan di negeri-negeri lain ni macam mana? Sebab banyak lagi sebenarnya. Kalau tanya pula pasal kebajikan, okey, contoh pemain yang habis Piala Presiden, dia tak layak sebab samalah macam satu kelas 40 orang, bukan semua main bola. Apa peranan kita di peringkat persatuan? Kita nak ajar dia, okey, seorang mungkin jadi peniaga jersey, seorang mungkin jadi fisioterapi, jurulatih. Sebelah orang je main bola, bukan semua orang. Tapi benda ni pada saya lah, tak boleh dibiarkan. Tak boleh dibiarkan kepada, okey, persatuan kau buat, kita kena check sebab kita duduk di atas. Minta maaf, bukan mengajar, saya punya pandangan lah. Kita kena check supaya dia orang ni tak tidur. Gerak je sudah. Elang boleh, apa boleh. Gerak je. Kalau tak larat, mungkin boleh kerjasama dengan penaja. Bukan private team je boleh cari penaja. Persatuan pun boleh cari penaja. Sebab saya rasa saya masih boleh menunggu untuk 15-20 tahun lagi. Malaysia layak di dunia, mana tahu? Terima kasih. I think it's a very off debate question. Persatuan point to the club point to the persatuan. So FAM punya peranan dalam ni, John, tak manis kalau Datuk Wira Yusof tak bercakap. Ni ada dia portfolio. Kan Datuk Sunda, jadi saya bagi. Nanti dia balik, nanti dia marah saya, dia tak dapat cakap. Terima kasih. Pada soalan tadi, saya fikir apa yang saya boleh jawab. Kebanyakan ada persatuan yang aktif, ada persatuan yang tak aktif. Ini bergantung kepada negeri itu juga, kepimpinan negeri itu, pimpinan persatuan pada negeri itu. Ada persatuan yang macam Terengganu ni dia aktif dan dapat support daripada kerajaan. Ada persatuan negeri yang langsung kerajaan negeri tak support dan mereka tak boleh adakan aktiviti. Pasal semua aktiviti ni memerlukan kewangan. Jadi saya rasa memang kita di peringkat FM kita sentiasa nak gerakkan persatuan ini untuk mewujudkan akademi-akademi ataupun untuk membangunkan Sebab tu banyak lagi idea kalau bukan hanya bergantung kepada kerajaan. Sebagai contoh, macam mana bagusnya MFL, FAM sendiri
pada tim dia mencari penaja-penaja macam tambah broadcasting untuk dapat manfaat lagi kepada tim-tim. Begitu juga kita, mungkin kita boleh plan satu bengkel ke, macam mana nak hidupkan akademi ni supaya jadi kuat. Bukan kerajaan saja. Saya faham kadang-kadang bertukar ni state politik dia lain color ni color. Tapi mungkin selain daripada kerajaan, mungkin kita boleh buat satu bengkel lah. Macam mana nak gerakkan supaya dia hidup. Kalau tak kepada dunia lagi kita ni. Ya, kita berfikir ke arah tu, memang kita nak menggerakkan, tetapi akhirnya kepimpinan di peringkat negeri itu, persatuan di peringkat negeri itu, dia memilih pemimpin yang boleh menggerakkan persatuan. Jadi ada persatuan yang dia punya presiden kat negeri itu tak boleh gerak. Kita panggil, dan saya faham maksud itu tadi, dan kita akan usahakan sehingga peringkat sekarang ni saya akan mengusahakan berusaha untuk memastikan semua negeri ini dapat bergerak. Dan kita memang tujuan kita untuk melahirkan pemain ni, kita kena gerak melalui negeri. FAM tak boleh melahirkan pemain, negeri-negeri yang tempat melahirkan pemain, dan itu memang satu yang benda yang kita wajib lakukanlah. Cuma kita memerlukan pimpinan di peringkat negeri itu menyambut seruan kita. Kalau kadang-kadang seruan kita itu tak disambut, kita tak tahu siapa yang kita nak ini kan. Itu sebabnya penting, macam kerajaan tadi, bukan saya maksudkan kewangan. Kepimpinan negeri itu menunjukkan minat kepada bola itu. Jadi akan lahirlah pemimpin bola di negeri itu yang boleh kita menyalurkan atau bekerjasama dengan peringkat FAM. Okay. Terima kasih Datuk. Kita dah terlajak banyak dah. So I guess that's it. Leki saja last. Okay, sebab leki punya pasal last. Boleh tak saya mulakan dan saya tutup kali. Okey. Since Datuk pun dah pecah lubang. Kita untuk pengetahuan semua, kita Trans Malaya, FAM, MAS dan juga Embassy Malaysia dekat Qatar dan juga sedang mengusahakan, dan KBS sedang mengusahakan sesuatu lah untuk berbalik pada soalan tadi, untuk mengusahakan seramai mungkin fans untuk ke Qatar. Jadi kat sini saya nak beritahu, mana sahabat-sahabat atau kawan-kawan yang rasa ada duit banyak, belilah tiket flight dulu, belilah accommodation kat sana dulu. Tetapi yang mana masih lagi bercatu dari urusan kewangan, kita sedang mengusahakan sesuatu. Maksudnya kita kena fikirkan dari segi how flight punya price, accommodation, tiket stadium. Jadi itu yang hari Khamis depan 22 bulan KBS, MAS, FAM dan juga even saya mewakili Trans Malaya sendiri akan sit together untuk menjayakan misi bawa seramai mungkin fan ke Qatar, insya-Allah. Okey, yang seterusnya berbalik pada isu flag tadi. Saya tahu kalau tanya soalan pada pihak keselamatan, jawapan dia no. Tapi kalau pada pendapat kami sendiri, kalau tidak, katakan tidak, sebenar-benarnya tidak. Maksudnya kalau tak boleh bakar flare, bukan sekadar denda saja. Kalau ada tim-tim yang mahal, yang kaya, dia bayar, settle. Kalau boleh adakan pemotongan mata. Jadi itu akan beri impak pada pasukan itu sendiri. Jadi kalau satu tim yang kaya raya boleh bayar, jadi yang boleh main, kita orang yang mana yang tim yang kecil takkan tak boleh main kan. Jadi bagi pemotongan mata biar ada sesuatu impak yang besar dalam perjalanan dia dekat liga itu sendiri. Duit semua orang boleh ada, semua orang boleh cari. Tapi kalau terkesan dalam kedudukan liga, saya rasa benda tu akan beri kesan yang bagus lah untuk menafikan benda ni. Tapi kalau boleh main lagi bagus dengan susunan yang betul lah. Pada masa selepas game ke ataupun sebelum game, macam itulah. Okey, yang terakhir sekali bukan soalan, tapi since kita dah menghalalkan naturalisasi, tolong pastikan semua player naturalisasi nyanyi lagu negaraku. Sebab kau jadi orang Malaysia, simply dapat IC, tapi nak cakap bahasa Melayu kadang-kadang dia susah. Jadi FM boleh ambil inisiatif adakan kelas bahasa Melayu, bahasa Malaysia, dan juga macam saya tadi tekankan, pastikan dia orang boleh nyanyi lagu negaraku. Sebab sebelum ni kalau kita dapat kalau ikut dasar kerajaan kena ada 12 tahun, and then faham rukun negara,
boleh nyanyi lagu negaraku. Tapi kalau melalui sistem 5 tahun boleh main dekat Liga Malaysia, ramai player yang dah naturalisasi. Kalau kita tengok live, barisan player budak-budak Melayu je, budak Malaysia je yang betul-betul yang nyanyi lagu negaraku. So FM main peranan untuk tekankan dia orang, aku dah bagi kau IC, you are Malaysian right now, so nyanyi lagu negaraku, fahamkan bahasa Malaysia betul-betul. Right. Terima kasih. Okay, thank you Lucky. Datuk, so kita close lah sesi. Thank you Datuk Midin dan panelis kerana meluangkan masa bersama-sama dengan penyokong-penyokong Malaysia di Terengganu ni. Any last words Datuk before we close the event? Bagi pihak di saya dan Esko FM, saya nak ucap terima kasih pada seluruh rakyat Terengganu daripada 4 hari saya di sini dan sehingga 20 hari bulan. Besok saya balik dulu. Saya ucap terima kasih banyak di atas semua reception. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri, PBST dan juga TFC dan semua penyokong. Terima kasih banyak. Once again, I think I say this bagi pihak orang Terengganu ni, terima kasih Datuk sebab bawa Harimau Melaya ke Kuala Terengganu, ke Gunung Badak, betul tak? Thank you. Itu cerita lain. Okay. Alright, thank you. Kita ada sediakan sedikit jamuan dekat belakang, so, jadi nasi dagang jugalah Terengganu, sebab Terengganu berasal, dipersilakan. Nak semua fan kat depan sini.